Oke, selamat petang. Nama saya Reslio, saya akan membentang pasaran monopoli. Oke, apa itu pasaran monopoli? Pasaran monopoli ialah satu pasaran yang terdiri daripada satu firma saja yang menjual barang homogen yang tidak pengganti. Maksud dia ini, dalam satu pasaran ini ada satu firma saja yang jual barang yang sama kegunaan tapi tidak pengganti dia. Oke, sekarang ciri-ciri pasaran monopoli. Ada 4. Yang pertama, satu penjual. Yang kedua, keluaran tidak pengganti hampir. Ketiga, tidak kebebasan kemasukan firma dalam industri. Keempat, kuasa monopoli. Oke, ciri pasaran monopoli yang pertama ya, satu penjual. Maksud satu penjual ini, dalam satu pasaran itu ada satu firma saja yang mengeluarkan barang. Oleh itu, firma ini boleh dikatakan sebagai industri. Oke, ciri yang kedua ialah keluaran tidak pengganti hampir. Maksudnya ini barang yang dikeluarkan itu adalah barang yang homogen dan tidak pengganti. Maksud homogen dalam pasaran monopoli ini sama jenis tapi tidak pengganti. Contoh dia bakalan elektrik. Di kawasan kita ini semua pengguna pakai bakalan elektrik, tetapi tempat SISB saja, tidak tempat lain. Gitu. Tempat sama jenis tapi tidak firma lain yang memberikan perkhidmatan bakalan elektrik, tempat SISB saja. Gitu. Sekarang ciri yang ketiga ialah tidak kebebasan kemasukan firma ke dalam industri. Maksudnya dalam pasaran monopoli ini mana-mana firma tidak boleh masuk ke dalam industri sebab ada sekatan. Contoh dia, dalam satu kawasan ini kerajaan sudah kasih tentu satu firma ini saja yang boleh kasih keluar nih barang atau perkhidmatan. Ciri yang terakhir yaitu kuasa monopoli. Maksud dia ini firma dalam pasaran monopoli itu ada kuasa untuk menentukan harga dengan kuantiti yang hendak dorang kasih keluar, tapi dorang tidak boleh kawal kedua-duanya pada masa yang sama. Gitu. Hari ini saya akan menerangkan topik pasaran monopoli dan ciri-ciri pasaran monopoli. Pasaran ini terdiri daripada satu firma tunggal sahaja yang menjual barangan yang homogen tanpa pengganti. Ciri-ciri pasaran monopoli ialah: yang pertama, hanya seorang penjual atau pengeluar. Terdapat satu firma sahaja dalam industri. Firma ini juga dikenali sebagai monopoli tulen. Yang kedua, keluaran atau barang dikeluarkan tiada pengganti hampir. Barang yang dikeluarkan adalah homogen dan tiada pengganti hampir daripada pasaran-pasaran yang lain. Yang ketiga, halangan kemasukan. Dalam pasaran monopoli, firma-firma tidak bebas masuk ke dalam industri kerana terdapat beberapa sekatan. Dan yang keempat, kuasa monopoli. Firma monopoli mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas harga dan kuantiti yang dijual. Tetapi firma monopoli tidak berkuasa mengawal kedua-duanya pada masa yang sama. Hari ini saya akan membincangkan bab 4 ekonomi pasaran monopoli. Dalam pasaran ekonomi, terdapat sekatan-sekatan kemasukan firma baru. Terdapat 5. Yang pertama, modal besar. Firma monopoli memerlukan modal yang sangat besar untuk beroperasi. Jadi, firma-firma baru yang tidak mempunyai modal yang sebesar itu tidak boleh memasuki pasaran. Yang kedua, halangan undang-undang. Penerangannya, apabila kerajaan memberi lesen, paten atau hak cipta kepada sebuah firma, firma-firma lain tidak boleh memasuki pasaran. Yang ketiga, ekonomi bidangan. Penerangannya, firma monopoli yang mengeluarkan barangan secara besar-besaran dapat menikmati ekonomi bidangan. Firma baru
Yang tidak menikmati ekonomi bidangan ini tidak dapat bersaing dengan firma monopoli. Yang keempat, kawalan sumber pengeluaran. Penerangannya, sekiranya sebuah firma dapat mengawal sebuah penawaran input penting pengeluaran, maka firma-firma lain tidak dapat memasuki pasaran. Yang kelima, penggabungan firma. Penggabungan sebuah firma dalam industri boleh mewujudkan satu firma monopoli. Tujuannya adalah untuk mengurangkan persaingan dan meningkatkan keuntungan. Saya akan membentangkan tentang untung normal pasaran monopoli. Ini merupakan keluk untung normal. Bagaimana untuk membentuk keluk untung normal? Mula-mula buat tapak, kemudian MC, terus AC. Masa AC minimum, MC akan memotong dari bawah. Terus buat MR, lepas tu AR. Seterusnya menentukan titik keseimbangan. E ialah titik keseimbangan sebab MC dia bersilang sama MR. Harga keseimbangan dia ialah P0, output keseimbangan dia ialah Q0. Sebab pada titik A, AC sama dengan AR. Pada output keseimbangan, firma menerima untung normal kerana apabila jumlah hasil ditolak dengan jumlah kos sama dengan kosong. Ini bermakna jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syarizat binti Mat Alwi. Pada hari ini, saya akan berkongsi mengenai topik keseimbangan jangka pendek firma monopoli, yaitu untung luar biasa atau juga dikenali sebagai untung lebih normal. Untung luar biasa dapat dilihat apabila jumlah hasil adalah lebih besar melebihi jumlah kos. Berdasarkan gambar Raja Keluk, I merupakan titik keseimbangan kerana MC bersamaan dengan MR. Seterusnya, P2 pula merupakan harga keseimbangan dan Q1 merupakan output keseimbangan. Pada output keseimbangan ini, firma memperolehi untung luar biasa kerana AR lebih besar daripada AC, yaitu jumlah hasil adalah lebih besar berbanding jumlah kos. Jumlah hasil bagi untung luar biasa ialah 0, P2, E, Q1. Manakala jumlah kos ialah 0, P1, B, Q1. Berdasarkan jumlah ini, kita dapat lihat bahawa jumlah hasil adalah lebih besar daripada jumlah kos. Dan firma ini akan mengalami untung luar biasa sebanyak P1, P2, E, B. Okey, hai. Hari ini saya akan bentang pasal pasaran monopoli yang mengalami untung kurang normal dalam jangka masa pendek. Okey, ini saya sudah buat graf. Titik keseimbangan tercapai apabila MR sama dengan MC, iaitu pada titik E, dan kuantiti keseimbangan ialah Q1 dan harga keseimbangan ialah P1. Jumlah hasil bagi untung kurang normal ialah 0, P1, B dan Q1. Manakala jumlah kos 0, P2, E dan Q1. Di sini kita dapat lihat bahawa jumlah kos melebihi jumlah hasil, iaitu firma mengalami kerugian sebanyak P1, P2, E dan B di bahagian sini. Yang di sebelah ni adalah keluk keseimbangan monopoli dalam jangka masa panjang. Yang E tu, yang di bulat tu adalah titik keseimbangan. Kenapa ada dicakap titik keseimbangan? Sebab keluk MC sama dengan keluk MR, dia bersilang. Okey, kemudian P2 adalah harga keseimbangan dan Q1 adalah output keseimbangan. Kenapa dalam jangka masa panjang firma dapat untung yang luar biasa? Kerana ada sekatan kemasukan untuk firma-firma baru ke dalam industri. Contohnya, halangan undang-undang. Kalau kerajaan sudah bagi lesen kepada sebuah firma, maka firma-firma baru tidak dapat memasuki pasaran tersebut. Jadi
itulah dorang dapat untung yang luar biasa, yang banyak. Sebab ada sekatan itu. Untuk mau cari jumlah untung, jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Jumlah hasil tu yang warna biru tu OP2 EQ1 tolak dengan jumlah kos OP1 BQ1 sama dengan P1 P2 AB. Itulah jumlah untung.